Lindung diri, lindung semua, kita mesti menang dan kita jaga kita. Ini memang istilah yang memang kita sentiasa wawarkan pada semua, bukan setakat istilah semata-mata, tapi kita harus amalkan sebagai kehidupan kita seharian. Dan pada waktu ini kita ingin mendapatkan pandangan balas daripada seseorang untuk kita berkongsi tentang apa yang telah diumumkan semalam berkaitan dengan total lockdown untuk fasa pertama di seluruh negara pada 1 Jun nanti. Jadi pada waktu ini kita terus bersama dengan tetamu kita. Ya, kita bersama dengan Dato' Dr. Ahmad Rizwan Abdul Rahman, Profesor dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam, yang telah pun bersama kita secara eksklusif juga di talian pada waktu ini. Hello, Doktor, apa khabar? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Dato'. Baik, dan pertama sekali kita ingin tanyakan pandangan awal daripada Prof. Dato' sendiri berkaitan dengan kenyataan media yang telah pun dikeluarkan semalam bahawasanya kita akan adanya total lockdown untuk fasa pertama bermula pada 1 Jun ini. Itu lain sana pasti. Jadi pandangan awal daripada Prof. Dato' sendiri berkaitan dengan perkara ini. Ya, pada pandangan awal saya, ini adalah satu keputusan yang perlu dibuat dan mungkin patut buat dalam seminggu 2 yang lepas. Sajalah kita memahami keadaan negara kita, kerajaan kita dan mungkin budaya kita yang akan melihat keadaan dan maklum balas daripada rakyat terutamanya, dan meningkatnya kes isu COVID-19 ini sampai angka daripada ratusan ke ribuan dan sampai standar 8,000. Saya rasa ini masih belum terlambat dalam masa yang sesuai. Ya, kita perlu laksanakan, dan ini adalah dari keputusan kerajaan. Ini adalah satu kerajaan dan kita perlu mematuhi dan memberi kerjasama daripada semua pihak. Bukan saja yang kerajaan saja yang katakan membuat keputusan, tapi pihak pelaksana perlu melaksana dan rakyat perlu memainkan peranan yang sama bagi menjayakan dan mengikuti arus ataupun aliran tindakan ini agar kita menang dan kita berjaya dalam menangani isu ini. Baik, Prof. Dato'. Ya. Baik, kalau kita lihat dari segi konteks komunikasi dan pengajian media, mungkin kita pertama terlebih dahulu kita lihat konteks komunikasi itu sendiri. Kita dah sering kali war-warkan di media rasmi, di laman sosial dan sebagainya berkenaan dengan SOP dan juga apa juga yang patut yang kita patuhilah sebagai rakyat Malaysia. Tapi sekarang ini bagaimana pula untuk kita memastikan bahawa rakyat terus faham dan tahu keadaan semasa kritikalnya kesihatan awam kita di negara kita ini. Kerana daripada kita lihat nasihat ataupun pematuhan SOP, okey, itu sudah kita jalankan. Cara lain yang mungkin kita boleh melakukan dari segi komunikasi itu bagaimana? Adakah kita bermain dengan emosi untuk mereka tahu bahawa pada waktu ini kita tahu kematian meningkat sehingga kan ada kontena mayat yang disediakan untuk meletakkan jenazah yang mati disebabkan COVID-19. Bagaimana pula dari segi penyampaian maklumat yang kita bawakan dari segi pelayanan? Itu saya rasa memudahkan berkomunikasi. Kalau memang tidak saluran media tak banyak, kita tak dapat radio television RTM 1, 2 dan mungkin program TV3 dan sebagainya. Dan mudahlah bagi kerajaan menyalurkan maklumat, dan rakyat Malaysia pun maklumat daripada satu sumber ataupun tak banyak sumber. Jadi senang kita ikuti. Tapi sekarang ini dengan berbagai sumber yang sahih, tak sahih dan sebagainya, kita perlu bijak memilih. Sebab manusia ini diberikan Allah akal, nafsu. Jadi nafsu kita kena kawal, akal kita kena guna supaya kita membuat pilihan yang tepat, yang lebih baik. Mungkin sekarang ini maklumat yang kita terima terus daripada melalui media-media kerajaan. Tapi itulah kita kena percaya, kita ikuti sebab itu yang sahih. Dan walau dalam berita yang maklumat yang diberikan media kerajaan ini tidak sesat, namun itulah kesahihannya.
Sebab manusia mungkin selalu suka dengan interaksi dan menggunakan emosi dengan komunikasi yang menaikkan kemarahan. Dan itu yang orang suka sangat. Tetapi buat masa sekarang dengan masa kita bermasalah isu dan COVID-19 kita berjuang ini, kita bukan masa kita berpalah. Malahan ini adalah masa yang amat sesuai untuk kita bersatu padu, tak kira bangsa, agama, parti politik dan sebagainya, untuk sama-sama melawan COVID ini. Dan kita memudahkan saluran maklumat ini supaya rakyat tidak jelas. Jangan kita keruhkan lagi keadaan. Jadi manusia atau rakyat ini expect ataupun mahu maklumat yang cepat melalui media ini. Jadi pihak pelaksana, pihak kerajaan pun mestilah memastikan maklumat yang mudah dipahami rakyat. Saya pendapat saya. Okey, Prof. Datuk, seperti mana Prof. Datuk sebutkan tadi, ramai manusia kita yang suka berita-berita yang kita boleh sifatkan sebagai sensasi, itu yang mereka lagi minat dan cenderung berbanding dengan berita yang tepat. Cuma saluran berita yang tepat itu perlu dipermudahkan. Itu yang disebut oleh Prof. Datuk tadi. Dan bagaimana dari segi aspek literasi kita semua terhadap perkara ini, COVID-19, bahayanya ia. Sebabnya kalau dahulu kita boleh cakap lah, okey, tak apalah awak belajar tinggi-tinggi, awak faham, saya tak tahu. Sekarang dah tak boleh guna istilah tu, Prof. Betul tak? Sebab kita semua perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk sama-sama kita putus rantai ini. Jadi Prof. Datuk, apa pesan penting? Di kampung-kampung pun orang tak faham isu masalah ini. Dia memang takut pada COVID-19. Dan di kampung-kampung ini, saya dulu awal-awal pernah balik ke kampung, memang makcik-makcik saya yang dah 80-90 tahun tahu pasal ini dan takut dan keadaan ini dan mereka faham sebenarnya. Jadi peranan yang muda-muda ini bagaimana melaksanakan kepatuhan dan membantu yang tua-tua ini supaya mereka juga rasa yakin dan terkawal dari keadaan semasa. Dan tadi saya tengok perbincangan amat baik, iaitu peranan masyarakat ataupun komuniti kita sama-sama membantu, sama-sama saling caring for each other. Jadi mungkin sekarang ini ada kehidupan pada kampung, di kampung dulu ada jawatan kuasa kemudian kampung, keselamatan kampung dan sebagainya. Di bandar-bandar mungkin ada persatuan penduduk yang mana peranan persatuan ini mungkin dapat dinaikkan lagi, dihalusikan lagi supaya kita sama-sama menjaga jiran kita. Dan kadang sekarang ini mungkin dengan panggil total lockdown ini, penutupan terus, mungkin akan timbul perasaan panik dan ketakutan. Tetapi saya rasa bacaan kita yang dari dulu lagi lah kita tahu kerajaan kita amat prihatin dan amat menyakitkan kita. Kita telah lalui banyak. Kerajaan tidak akan membiarkan rakyatnya kebodohan. Jadi mesti ada cara dan jalan. Tapi kerajaan kita tahu kita perlu bantu juga dengan maklumat yang sahih dan kiranya kita perlu melihat keperluan jiran sebelah kita. Kalau perlu, kalau kita tak boleh bantu, kita minta jiran yang lain ataupun institusi yang lain membantu. Jadi sama-samalah kita mengharungi keadaan ini. Sebab keadaan kalau kita lihat kepayahan yang kita lalui, umpamanya Perang Dunia Kedua dulu yang mungkin ayah kita pernah lalui ataupun datuk nenek kita lalui dulu mungkin lebih teruk lagi keadaannya. Tak ada beras, tak ada nasi, makan ubi kayu. Jadi kita belum sampai ke tahap itu. Jadi ini satu ujian. Kita tak ini juga dulu satu ujian. Dan selepas keadaan itu, kita akan insyaAllah kembali aman dan satu saja kala. Dan kita akan menghargai keamanan yang kita capai dan
kesusahan ini sebenarnya mengajar kita pengalaman kepada kita. Sebab yang saya sebut tadi akal, ilmu dan sebagainya itulah manusia. Kita mampu mengubah cara kita untuk adjust kepada kehidupan ataupun kebiasaan baru. InsyaAllah dengan kebiasaan baru itu walaupun pada awal ini kurang selesa, jadi kita akan selesakan dan insyaAllah Tuhan Allah akan memberikan kepada kita hasil juga ini satu kenikmatan yang insyaAllah kita sama akan rasa ini tidak lama lagi. Okey, Prof. Bermulanya 1 Jun nanti total lockdown untuk fasa yang berikutnya akan dilaksanakan. Pandangan awal lah Prof sendiri, bagaimana penerimaan ataupun bagaimana nanti suasana satu situasi pemikiran masyarakat, kerana kita sudah mengalaminya pada tahun lepas. Adakah Prof berpandangan bahawa masyarakat sudah matang untuk melalui total lockdown ini pada peringkat yang seterusnya ataupun yang untuk kali kedua ini, ataupun disebabkan situasi yang berbeza untuk tahun ini, peningkatan kes yang begitu mendadak dan menggusarkan dengan wujudnya varian baharu serta kluster baharu membuatkan masyarakat akan jadi lebih panik ataupun sebagainya, mungkin boleh berlaku dan sebagainya. Pandangan awal Prof bagaimana pula? Ya, pada pandangan awal saya lah yang katakan ni, yang kita ambil pengalaman yang lepas itu sebagai satu pengajaran, sebagai satu panduan pada kita. Sebab saya percaya pengalaman adalah salah satu benda yang boleh mengajar kita. Jadi pengalaman yang kita lalui itu insya-Allah kita dapat lalui kali ini dan gunakan apa yang kita lalui itu sebagai satu cara untuk kita lalui kali ini. Kalau dulu kita mungkin pada awalnya pun kita akan rasa takut gusar, tetapi alhamdulillah kali ini saya nampak rakyat sudah macam Jun sebut tadi matang, lebih ada pengalaman tentang hal itu dan kita tidak perlu pusat. Walaupun saya katakan tidak perlu pusat, tapi kita jangan ambil mudah. Mungkin cara kita menghadapi SOP ini kita perlu lebih tegas sebab ketegasan ataupun cara kita menghadapi ataupun mengamalkan SOP yang disyaratkan ini kita akan lebih selamat dan insyaAllah ini adalah satu bukan saja untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat kita dan kalau sama-sama menjaga insyaAllah satu negara akan selamat. Kita doakan COVID ini akan hilang COVID ini. Dan ini adalah kejayaan kita bersama, bukan kejayaan saja, tapi akan kejayaan rakyat negara Malaysia. Jadi sama-sama kita jaga kita dan jangan menakut-nakutkan rakyat. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Datuk atas perkongsian dan juga pandangan berkaitan dengan apa yang telah diumumkan semalam berkaitan dengan total lockdown untuk fasa yang pertama, Prof Datuk. Jadi kita bawakan tadi Prof Datuk Dr. Ahmad Rizwan Abdul Rahman dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Dan seperti mana dimaklumkan juga, kalau sekiranya untuk fasa yang pertama ini berjaya, maka untuk fasa yang seterusnya akan dinilai mengikut kesesuaian dan juga status masa. Seperti mana dinyatakan melalui kenyataan media tersebut, keputusan untuk beralih dari satu fasa ke fasa yang berikutnya akan tertakluk kepada penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan penilaian ini akan dibuat berdasarkan perkembangan kes-kes harian semasa dan kapasiti hospital di seluruh negara untuk merawat pesakit COVID-19. Satu lagi situasinya, ni kalau kita sebut saja total lockdown seperti mana yang berlaku pada berbulan Mac 2020, sudah pastinya akan ramai berada di rumah. Penggunaan internet, media sosial juga akan melonjak naik kembali kerana di situ juga medium untuk mereka dapatkan maklumat dan juga berita terkini berkaitan COVID-19. Dan sebagai rakyat Malaysia, ada etikanya, adat dan juga tata susila penggunaan media sosial. Janganlah dikongsikan berita palsu ataupun menambahkan lagi cerita berita sensasi yang tidak benar dan sebagainya yang boleh mengakibatkan berita itu tersebar luas. Apatah lagi berkaitan dengan vaksinasi. Itu juga boleh merencatkan lagi program vaksinasi kebangsaan kita. Dan pada masa sama juga
bagi kita yang mendapat berita yang berkenaan dengan adalah yang sepanjang minggu ini banyak sahaja cerita yang kita bawakan ataupun perkembangan yang khususnya berkenaan dengan insiden LRT, selebriti di compound, janji temu vaksinasi AstraZeneca dan sebagainya. Itu juga dapat kita lihat bagaimana pengguna sekarang ini lebih peka untuk mendapatkan maklumat terkini melalui media sosial. Jadi perlu berhati-hati dengan penggunaan media sosial sepanjang pelaksanaan total lockdown ini. Ya, betul. Kita belajar daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Bila kita menyebarkan berita-berita yang tak tepat, akhirnya kita yang mendapat malu. Sebab apa? Kadang-kadang kita sebarkan, kita siap letak lagi akta sekian-sekian. Padahal akta tu tak ada kaitan langsung dengan berita yang anda tularkan itu. Jadi tolong bantu pastikan anda bersama kami di RTM juga untuk mendapatkan informasi yang tepat dan juga sahih pastinya. Dan yang utama juga diumumkan oleh MITI Malaysia mana senarai sektor-sektor dan perkhidmatan esensial akan diumumkan oleh MKN dalam masa yang terdekat seperti dinyatakan dalam serial media yang telah pun dinyatakan semalam. Jadi jangan ambil kesempatan menyebarkan berita-berita, buat senarai sendiri, lepas tu sebar kepada orang ramai. Ini kita tak nak sebenarnya. Dia pula jadi reporter, dia juga jadi wartawan. Cerita pasal berita palsu, berita benar dan sebagainya, fakta dan sebagainya. Selepas ini kita akan kongsikan pada anda program yang kami terbitkan, COVID itu benar. Salah satu lagi pengisian sepanjang kita menangani dan juga menyebarluaskan lagi maklumat yang sahih berkenaan dengan COVID. Semuanya akan kita kongsikan selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.